Dalam banyak-banyak kes yang aku cover, kes ni lah yang aku rasa macam tergantung sikit. Officially, kes ni dah dianggap selesai oleh polis. Tetapi bila aku kaji balik, banyak sangat soalan yang masih tak terjawab. Dia lebih kurang macam polis selesaikan kes ni tangkap muat je. Polis pun main sauk je siapa-siapa asalkan boleh selesaikan kes. Ini adalah yang terjadi pada kes pembunuhan adik Christine Silawan di negara Filipin. Aku tak tahulah, korang dengarlah macam mana kes ni dan share pandangan korang dekat komen. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah-kisah misteri, fakta pelik dan kisah seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang berminat dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas update Abang Boy yang akan datang. So tanpa membuang masa, let's go. Semua ini berlaku pada Mac 2019 di Mactan, Cebu, Filipin. Pada masa ni, Christine adalah seorang pelajar dan juga seorang pekerja sambilan di sebuah church. Menurut family, pada hari kehilangan, Christine bekerja di church dan tempoh masa dia bekerja adalah dalam 1 hingga 2 jam. Lepas dia habis servis, selalunya dia akan terus balik. Tapi pada hari tu, lepas beberapa jam, Christine tak muncul-muncul dan benda ni membuatkan mak kepada Christine tak senang duduk. Akhirnya polis telah dikontak dan usaha pencarian dimulakan. Tetapi diorang tak perlu cari lama-lama guys. Pada keesokan harinya, mayat seorang gadis separuh bogel telah ditemui di tapak tanah kosong berdekatan dengan rumah Christine. Masalahnya, mayat yang diorang jumpa ni bukan kaleng-kaleng guys. Separuh daripada muka mayat tu telah disiat. Terdapat beberapa kesan tikaman di tubuh dan lidah, esophagus dan sebahagian leher telah hilang. Walaupun dalam keadaan yang tak sempurna, parents Christine dapat mengenal pasti itu adalah anak perempuan mereka yang hilang. Benda-benda macam ni, the brutality of the crime itself mengejutkan komuniti setempat. Bukan tu saja guys, even satu Filipin seakan bagi perhatian kepada kes ni. Kematian ni terlalu kejam dan rakyat mahukan jawapan. Dan yang paling penting, keadilan untuk adik Christine. Daripada apa yang dilihat dari keadaan mayat, adik Christine dijumpai dalam keadaan separuh bogel. Ini membuatkan ramai yang spekulate adik Christine telah dirogol dan dibunuh. Tetapi pada sesi sidang media polis, diorang claim tak ada bukti yang mengaitkan yang Christine telah dirogol berdasarkan bedah siasat. Semua orang tak percaya. Gila kau dah jumpa separuh bogel, takkan tak jadi apa-apa kot. Ada juga yang membuat spekulasi ini adalah pembunuhan ritual disebabkan muka adik Christine telah disiat. Entahlah, kadang-kadang netizen ni kan, bila dia berhujah lagi pandai daripada ahli-ahli akademik ni. Biasalah netizen. Dalam siasatan polis, diorang berjaya mendapat beberapa rakaman CCTV adik Christine berjalan dengan seorang lelaki kurus memakai snapback macam Abang Boy ni. Lebih kurang macam ni lah. Diorang claim diorang mencari 3 orang lelaki yang mungkin menjadi suspek utama kes ni. Diorang membuat kesimpulan ni selepas doktor bedah siasat bagi tahu yang kematian ni dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang. Tak lama selepas tu, polis telah menahan seorang lelaki yang bernama Jonas Bueno. Jonas ni sebenarnya ditahan atas kesalahan lain, iaitu membunuh seorang petani dengan menyiat kulit mangsa. So disebabkan cara bunuh yang hampir sama, diorang mula soal siasat Jonas atas kematian adik Christine. Tetapi Jonas ada alibi yang kukuh sebab masa pembunuhan adik Christine, dia sebenarnya berada di pulau yang lain. Dan bos kepada Jonas sendiri memberi keterangan yang Jonas bekerja pada hari kejadian. So Jonas hanya dipersalahkan atas kesalahan membunuh petani itu je. Ada satu lagi bukti yang dapat mengaitkan pesalah kepada pembunuhan Christine ni, iaitu akaun Facebook Christine. Christine dikatakan telah dikontak oleh seorang lelaki yang bernama John. Dan Mamat John ni telah mengumpan Christine untuk berjumpa pada malam kejadian. Ingat tak tadi Abang Boy cakap ada CCTV diorang nampak Christine berjalan dengan seorang lelaki kurus yang memakai snapback. Mamat John ni punya susuk tubuh sama macam dalam CCTV tu. So menurut apa yang mereka jumpa dalam perbualan Facebook tu, beberapa hari sebelum kejadian, dikatakan diorang break up. Dan ini membuatkan ramai yang suspek yang
ex dia iaitu John, dia inilah yang menjadi dalang kematian adik Christine. Dan motif pembunuhan dia adalah tak lain tak bukan sebab jealousy. Akan tetapi keluarga kepada mamat John ni memberi keterangan yang pada waktu kejadian John ni pergi main basketball dan terus balik ke rumah dan berada di rumah sepanjang masa dan langsung tak keluar dah. Tetapi rakyat dan polis tak peduli semua tu. Selama berminggu-minggu semua beranggapan yang polis dah tangkap orang yang bertanggungjawab atas kematian Christine. So pada Mac 19 diorang announce yang diorang dah berjaya selesaikan kes ni. Dan beberapa minggu selepas tu satu plot twist muncul yang membuatkan semua orang pening. Pada 9 April seorang lelaki yang bernama Renato Lenes ditahan atas kesalahan yang lain. Tetapi dekat balai polis dia telah buat pengakuan yang dia adalah sebenarnya pembunuh kepada adik Christine. Sudah. Oi Jamat, dikatakan yang Renato menggunakan akaun Facebook palsu untuk pancing mangsa keluar berjumpa dengan dia pada malam kejadian. So menurut Renato, beberapa ketika selepas berjumpa dengan Christine reject Renato ni dan ini membuatkan Renato marah. So Renato yang pada waktu tu di bawah pengaruh dadah telah membunuh Christine. Sebelum membunuh, Renato cuba untuk merogoh Christine akan tetapi Christine melawan. Atas sebab ni dia menikam Christine beberapa kali. Setelah Christine tak bernyawa, Renato mengaku telah menggunakan gunting untuk menyiat muka Christine supaya Christine tak dapat dikenal pasti. Renato mengaku yang dia telah melakukan kesalahan ini seorang diri dan tak ada orang lain. Atas pengakuan Renato, polis dengan confidentnya buat kali kedua isytihar kes ni telah selesai dan melepaskan John iaitu ex kepada Christine yang dalam tahanan. Peningan. Sebelum penangkapan Renato, pejabat peguam negara Filipin telah melakukan bedah siasat untuk kali kedua. Dan kali ni tim forensik diorang menemui bukti di mana Christine telah dirogol kerana terdapat kesan luka kepada kemaluan mangsa. Diorang juga klaim yang asid telah digunakan pada muka mangsa. Dan doktor bedah siasat bersetuju dengan laporan bedah siasat yang pertama iaitu sekurang-kurangnya 3 orang pelaku dalam kes ni. So korang nampak tak pencegahan dia kat situ? First, Renato tak mengaku merogol mangsa, tetapi autopsi cakap mangsa telah dirogol. Nombor 2, Renato cakap dia menggunakan gunting untuk siat muka mangsa tetapi bedah siasat kata muka mangsa telah disimbah asid. Nombor 3, Renato cakap dia buat semua kesalahan ni seorang je. Tetapi laporan cakap sekurang-kurangnya 3 orang melakukan kesalahan terkutuk ni. Ada spekulasi yang mengatakan Renato telah diugut oleh polis untuk mengaku supaya kes ni tutup cepat. Polis tak ada bukti tau. Mereka hanya ada pengakuan Renato sahaja. Diorang langsung tak ada bukti. Even video CCTV pun langsung tak ada fizikal seperti Renato. Dalam pada tu Renato jadi selebriti kejap. Memang diinterview oleh wartawan masuk penjara dan sebagainya. Tetapi selepas lebih kurang setahun dalam tahanan pada 24 Mei 2020, Renato dikatakan membunuh diri di dalam penjara. So sama ada Renato menipu semasa membuat pengakuan ataupun tak, kita tak akan tahu. Benda ni membuatkan ramai tak puas hati sebab ramai yang yakin ex kepada Christine bertanggungjawab atas kematian Christine. Banyak plot twist dalam kes ni. Lepas satu, walaupunlah kes ni dah officially tutup, ramai yang masih tertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam tu. Dan siapa lagi 3 orang suspek yang bertanggungjawab membunuh adik Christine. Aku yang cover kes ni pun aku pening. Entahlah, mungkinlah satu hari nanti kita akan jumpa dengan jawapan dia. By the way, aku nak berterima kasih kepada salah seorang penonton channel ni iaitu I Am Mimok ataupun Lam Mimok, atau tah macam mana nak sebut nama dia, sebab dia bagi cadangan kat Abang Boy untuk membuat video pasal kes ni. So thanks sangat-sangat bosku. So that's it for today. Thanks sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.